الدين. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, yakni berkata tidak benar mengenai hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Sadaqallahul azim. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di Inspirasi Inforia Islam. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan hari raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Muslimin dan muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati. Saya berpesan, berwasiat pada diri saya dan kepada muslimin dan muslimat, para pendengar semua, lillahi ta'ala, nasihat lillahi ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jom kita bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa. Faqad fazal muttaqun. Kerana sudah terbukti diceritakan dalam Al-Quran oleh Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang ada cerita-cerita dari para ulama, pengalaman rohani mereka yang Allah tunjukkan kepada mereka bagaimana orang yang bertakwa telah mendapat kejayaan di sisi Allah SWT. Inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada di kalangan kamu yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Muslimin dan muslimat, ingat ya, kita 10 terakhir Ramadan, 10 malam dan hari terakhir Ramadan. Allahu Akbar. Saya tidak mahu menyebut hari apa, malam apa. Yang penting 10 malam yang terakhir Ramadan, dalamnya ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar yang menjadi rahsia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mahu mengajak kita melihat teori ataupun kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bajuri. Saya tidak mahu sebut itu kerana saya tidak mahu kita menjadi golongan yang mencari cuma satu benda, tetapi kita nak 10 malam. Kita tak nak cuma satu malam. Kita tak nak cuma satu hari. Kita nak 10 malam. Jangan pula bila kita rasa seronok kita dah dapat. Contohnya malam 21 barangkali dah dapat. Barangkali. Kita tak tahu. Barangkali malam yang ke-23. Tiba-tiba malam selepas itu kita dah jadi biasa-biasa. Hilang semangat untuk beribadat. Muslimin dan muslimat, kita tak mahu. Kita nak 10 malam yang terakhir sampai keesokan harinya. Bila kita berpuasa Ramadan, kemudian kita berbuka puasa, kita sudah tidak mampu untuk lagi bersolat tarawih. Malam itu adalah malam hari raya. Kita tinggalkan dulu topik hari raya. Muslimin dan muslimat, kita nak memperkatakan apa yang berkaitan dengan 10 Ramadan, kita nak balik melihat sedikit lagi berkaitan dengan takwa kita. Agak-agaknya, bukan kerana syok sendiri, bukan kerana perasaan diri, perasaan ujub, tapi kita kena bersangka baik dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Rasulullah kata, aku, ini Allah sebut, Allah memberitahu dalam satu hadis qudsi, aku bersama dengan cara hamba-Ku berfikir tentangku.
dia bersangka baik dengan aku, maka Allah akan bersangka baik dengan kita. Jadi jom kita bersangka baik dengan Allah. Macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah? Ya sudah tentu yang pertama, iaitulah dengan kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ini perkataan yang paling mahal. Bayangkan orang kafir bertukar identiti menjadi Islam. Bayangkan orang yang berdosa bertukar identiti menjadi orang yang dihapuskan segala dosa dengan sebab Islam. Muslimin dan muslimat, nanti ada yang terfikir, untunglah kalau begitu orang yang bukan Islam, bila masuk Islam, mereka pada waktu itu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diampun segala dosa kita. Lebih untung dari kita. Sebenarnya kita pun untung. Rasulullah kata, jadidu imanakum. Kamu kena refresh iman kita. Biasanya bila sebut refresh ni, orang yang ada komputer ataupun alat-alat elektronik, kita faham lah. Bila tekan butang refresh, seolah-olah di kosong balik. Begitu. Bukan kosong itu maknanya amalan baik. Tak ada. Sebenarnya kita lebih beruntung dari orang yang baru peluk Islam. Kenapa? Mereka baru kosong. Kita yang kosongnya dosa, tapi pahala kekal abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selama mana kita ikhlas lillahi taala. Baik, jom kita tengok takwa dalam diri kita. Takwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, at-taqwa hahuna. Lalu Rasulullah menunjukkan kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah bagi tahu takwa itu berada di dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah orang man akramun nas, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu taala, Rasulullah kata atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebab itu bila bercakap tentang takwa ini, kita bercakap tentang puasa secara khusus, di mana kita tahu la'allakum tattaqun. Saya ulangi balik, kerana wazakir, ini perintah Allah supaya kita sentiasa memberi peringatan. Wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya sentiasa memberi peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang mukmin. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar confirm kamu menjadi orang bertakwa. Allah suruh kita puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan sebab puasa, hati kita akan baik. Kerana takwa itu ada dalam hati. Bila hati kita baik, Nabi kata apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah dalam diri kita ini ada segumpal daging? Iza saluhal jasadu kulluhu. Bila molek segumpal daging itu, maka moleklah anggota kasar, anggota badannya. Segala anggota badan kita, perangai kita, perbuatan kita akan jadi cantik, indah. Wa idza fasudal jasadu kulluhu. Bila rosak, habis satu anggota tubuh badan jadi rosak. Ala wahiyal qalb. Itulah sebenarnya hati kita yang terletak di dalamnya perasaan takwa. Bagaimana kita memperkatakan takwa ini? Bagaimana untuk kita mendapatkan ataupun bagaimana kita nak melihat kelebihan orang yang bertakwa? Ingat ya, sebut sahaja tentang takwa kepada Allah. Takwa ini, pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ini orang yang sangat hebat. Orang yang sentiasa acap kali diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya beberapa ayat Al-Quran. Sehingga kan ayat Al-Quran itu dengan ilham pemikiran Sayyidina Umar itu bersamaan. Bahkan ada riwayat yang menyebut, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya orang itu Umar. Itu pun Sayyidina Umar bukan bila mendengar hadis ini, mengetahui hadis ini sudah tentu beliau pun mendapat tahu. Tapi bukan untuk merasa ujub, merasa kagum diri, merasa hebat. Tak, lagi merendah diri, lagi menghina diri kepada Allah SWT. Lagi bimbang untuk berlaku sombong. Kerana dengan sedikit kesombongan, boleh membakar segala amalan soleh, membakar hati yang baik. Muslimin dan muslimat. Takwa
dari perkataan yang menunjukkan kita ada perasaan takut kepada Allah. Dengan sebab takut itu, kita minta Allah lindungi kita dari dua perkara. Iaitulah kita minta dari kemurkaan Allah dan kita minta lindung dari api neraka Allah. Dan ini semua ada dalam konteks puasa. Saya bacakan ayat tadi. Saya ulangi, muslimin dan muslimat. Bila Allah kata bertakwa. Dalam ayat Al-Quran yang lain, kita acap kali dengar juga bila Allah sebut nak menjadi orang bertakwa. Contohnya, salah satu saya ambil. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quranul Karim. Allah memuji kitab Al-Quran Al-Karim yang tiada langsung keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini Allah cerita, bukan saya pandai-pandai ambil ataupun para ulama buat satu teori sendiri. Tidak, ini memang dari Allah. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman sungguh-sungguh dengan perkara yang gaib. Apa yang gaib? Antaranya syurga neraka. Apa yang gaib? Iaitulah gandaan amalan kita. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Bayangkan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita dipertontonkan dengan pahala. Ada pahala yang Allah sudah tunjukkan ataupun Rasulullah SAW memberitahu saiz dia. Ini sebagai satu contoh. Orang yang datang menghadiri kematian, lalu dia menghadiri sampai dia solat jenazah, maka dia akan dapat satu qirat. Lalu para ulama kata, apa itu maksud qirat? Qirat itu maksudnya satu bukit yang besar, ataupun ada yang menyebut seperti bukit Uhud. Orang yang pergi ke Madinah, mereka pernah menziarahi bukit Uhud. Bayangkan ada pahala yang sebesar itu. Satu, kalau yang menghantar sampai ke kubur, dia dapat 2 qirat. Ada yang ditunjukkan. Bayangkan ada pahala yang mana tamla'us sama'i wal ardi. Barangkali ada yang masih ingat. Saya pernah sebut, sekali lagi saya nak sebutkan di sini. Iaitulah 2 perkataan. Subhanallah walhamdulillah. Rasulullah menyebut 2 patah perkataan ini. Itu belum kita sebut lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Sebut itu 2 pun. Rasulullah kata pahala itu memenuhi ruang langit dan bumi. Besar mana pahala tersebut. Itu mudah-mudahan yang akan dipertontonkan kepada kita di hari akhirat. Bayangkan pahala puasa yang Allah simpankan di sisi Allah SWT. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Orang yang bertakwa, dia beriman dengan perkara yang gaib yang saya sebutkan tadi. Orang yang mendirikan solat, khususnya 10 Ramadan, jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat duha. Sekali lagi saya ulang. Jangan tinggal solat waktu malam, iaitulah qiyamul lail, solat tarawih, solat witir. Bukan selepas witir, lepas itu kita tidak boleh nak solat. Solatlah. Kerana kita tidur. Kita bangun untuk bersahur. Solat tahajud, yang nak solat tasbih, yang nak solat hajat, nak solat. Solat. Yang penting solat. Satu hari ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat singgah di satu kawasan, ada kubur. Rasulullah pun panggil para sahabat. Rasulullah pun beritahu, kubur itu kubur orang mukmin. Barangkali Rasulullah dinampakkan ataupun didengarkan ataupun diberitahu apa yang sedang berlaku kepada ahli kubur tersebut. Cuma pesanan Nabi sebut, kamu tahu tak para sahabat, 2 rakaat, la rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan sahaja. Rakaat pertama baca Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu, ringan lah. Kan? Lebih dia suka sekarang kalau dia boleh tambah yaziduhuma. Kalau dia boleh bangun dari kubur untuk salat 2 rakaat lagi, lebih baik dari seisi dunia kalau diserahkan kepadanya. Maknanya kalau dia hidup balik, diberi dunia, jadi orang kaya, paling kaya dalam dunia. Itu maksudnya. Kalau dia dihidupkan balik dan dia jadi lebih kaya dari mana-mana raja sultan sekalipun, dari mana-mana businessman pun, dia akan jadi lebih kaya. Bahkan dia memiliki dunia sekalipun, 2 rakaat itu lebih bernilai dari dia. Jadi kita hak masih hidup ni, jangan kedekut dengan diri kita sendiri di depan Allah untuk 2 rakaat. 2 rakaat tahajud sekalipun. Kemudian solat hajat, solat taubat. Banyak lagi solat-solat 2 rakaat yang kita boleh lakukan 10 Ramadan yang terakhir demi membina takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan yakni dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia yakni syurga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang suatu janji Allah, iaitu siapa yang dalam hidupnya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar, nescaya dosa-dosanya yang kecil akan diampunkan oleh Allah, yang akhirnya menjadi asbab dia dimasukkan ke dalam syurga. Jumhur ulama bersetuju bahawa terdapat dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar ialah kesalahan yang disebutkan berseiringan dengan balasan yang pedih atau hukuman yang berat. Dalam hadis ada disebutkan 7 dosa-dosa besar, iaitu syirik, membunuh, melakukan sihir, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh orang lain melakukan zina yakni qazaf. Walau bagaimanapun, bukan 7 ini sahaja, bahkan dalam satu riwayat turut memasukkan perbuatan menderhaka ibu bapa dan bersumpah palsu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa dosa-dosa besar boleh mencapai sehingga 70, bahkan 700, seperti kata Sa'id Ibn Jubair. Dosa kecil atau dipanggil dengan as-sayyi'at pula ialah kesalahan-kesalahan yang tidak disebutkan bersamanya ancaman atau hukuman yang berat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahawa pengampunan dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar sebenarnya bersyarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, tindakan menjauhi dosa besar itu terbit dari kehendak sendiri. Contohnya seorang lelaki yang menolak godaan seorang wanita yang hendak melakukan zina dengannya semata-mata kerana takutkan Allah, bukan kerana yang lain. Syarat yang kedua pula ialah tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang fardu. Inilah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud salat fardu 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, menjadi penghapus dosa-dosa kecil sekiranya dosa-dosa besar itu dijauhi. Inilah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mengetahui kelemahan kita. Allah tunjukkan pula cara dan jalan keluar daripada kelemahan itu. Allah janjikan keampunan kepada kita tanpa had, dan akhir sekali Allah sediakan syurga buat kita para pendosa kepadanya. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama.
Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan solat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriyah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan solat maghrib di sini dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Cermin tengah pandang belakang perlu dilihat setiap 15 saat, paling lama 30 saat. Perlu lihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impact. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama Hikim, Inspirasi Euforia Islami. Kalau pada bulan Ramadan, salah satu dari bulan yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana kita faham ibadat puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan juga kepada umat sebelum kita umat Islam. Jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Wan Suhur Bani Leman sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi. Eksklusif di Radio IKIM. Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran bahasa dusun yang pertama di dunia sedang dicetak. Mari bersama KDMRS Muslim terjemahkan Al-Quran ke 4 lagi bahasa etnik Sabah yang utama, Murut, Rungus, Sungai dan Karazan. Besarnya ganjaran pahala menyumbang di 10 hari terakhir Ramadan. Layari kdmrsmuslim.com atau hubungi 017-363-0412 atau 011-3696-4229. Sadaqallahul Azim. Rahma, sampai ke hujung Al-Quran. Dah khatam lah ya? Alhamdulillah. Ya Siti, tua-tua ni itulah antara bekalan kita nak kumpul. Saya kan Mak, dah lama tak baca Al-Quran. Kenapa? Kamu sibuk jaga cucu? Nafas saya pendek. Susah saya nak habiskan satu muka surat. Apa lagi nak khatam? Mai sini, saya nak tunjuk ni. Al-Quran An-Nibras. Sebenarnya Al-Quran An-Nibras ni adalah antara Al-Quran disertakan panduan wakaf dan iktidak yang lengkap dengan rujukan, kajian ilmuwan tempatan dan ulama silam muktabar. Saya nak belilah. Saya nak cuba khatam guna Al-Quran ni. Dapatkan Al-Quran An-Nibras terbitan Telaga Biru Sendirian Berhad. Hubungi 03-6275-4070 atau layari www.telagabiru.com.my. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan.
Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Hospital Pakar Al-Islam, dahulunya dikenali sebagai KBMC, merupakan hospital pakar swasta terletak berdepan dengan Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Hospital ini ditubuhkan oleh ABIM sebagai satu program dakwah Bilhal sejak 1996. Misi penubuhan hospital ini untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan yang berteraskan Islam dan cas rawatan berpatutan. Berkonsepkan hospital mesra ibadah, kami berusaha memberikan perkhidmatan terbaik dengan rawatan oleh doktor pakar yang berpengalaman. Ingat kaedah Islam, pencegahan lebih baik dari pengubatan. Hubungi 03-2693-1007 atau lawati www.al-islamhospital.com. Kebun sayur. Masya Allah. Hasil daripada kebun tu dah banyak benda-benda macam ni. Bolehlah saya guna kadang-kadang untuk masak, untuk apa, untuk ubahkan resepi, untuk try. For free. Menjadi tukang masak yang hebat, profesional dan bertaraf antarabangsa. Satu perjalanan cabaran yang panjang. Dengarkan kisah inspirasi bersama yang bahagia Datuk Chef Wan Ismail dalam rancangan Dapur Kita setiap Isnin jam 3:10 petang. Istimewa sempena Ramadan 2023. Eksklusif hanya di Radio IKIM. Dapatkan inspirasi anda bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 14. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa untuk ikuti hari ini episod terakhir, episod keempat rancangan Dapur Kita istimewa. Sempena Ramadan ini saya bawakan tetamu yang juga sangat istimewa iaitu Datuk Chef Wan Ismail. Dengarkan kisah yang penuh inspirasi bersama dengan Datuk Chef Wan. Sekejap lagi start awal. Episod akhir ni dia agak panjang. Saya sayang nak potong, nak edit walaupun sepatah perkataan ya. Kalau saya dengar 1000 perkataan tu juga saya nak anda semua dengar. Jadi dengar dan tonton videonya nanti di FB Live kami di KM FM dan dengarkan di radio ikut frekuensi tempat masing-masing. Okey, ikutinya nanti pada jam 2.50 petang untuk Dapur Kita edisi khas sempena Ramadan. Pesta beribadah telah pun bermula bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hambanya. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah dan juga tutur kata, jangan sampai mengumpat dan berkata-kata dusta. Pelihara mata dan kawal telinga agar berbuat yang diredai Allah. Langkahkan kaki menuju kebaikan, jangan melangkah ke arah kejahatan dan kemungkaran. Jika terhumban ke
pun